Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif al-alama Syekh Sa'id Hawa rahimahullah bima naqala an Ihya Ulumuddin للغزالي رحمه الله ونفعه الله بعلومهما في الدارين آمين. بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. Rincian tentang adab batin dalam penunaian zakat. Sebelum ini pengarang kitab kita ini telah pun menjelaskan 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat, dan 5 perkara itu berkait dengan adab zahir ataupun hukum hakam fiqh yang perlu diberi perhatian untuk memastikan zakat kita sah, diterima dari segi hukum lah, dari segi hukum luaran. Dan ini pengarang kitab kita akan memperincikan pula dari segi batin, dari segi penghayatan dalaman kita yang berkait dengan zakat dan juga infak itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak hanya melihat kepada luaran, sebaliknya Allah melihat dari segi hati kita, bagaimana batin kita, termasuklah keikhlasan, khusyuk kita dan sebagainya pada ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata dia, ketahuilah bahawa orang yang menginginkan jalan akhirat dengan penunaian zakatnya ada beberapa tugas ataupun wazifah, mana ada beberapa perkara yang mesti dia memberi perhatian. Wazifah yang pertama, tugas ataupun tanggungjawab yang pertama, memahami kewajipan zakat, makna dan muatan ujian yang terdapat di dalamnya. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak uji daripada kita ni, kerana ibadat-ibadat, kerana kita hidup di muka dunia ini adalah ujian daripada Allah. Jadi dari segi salat, apa yang Allah Ta'ala uji kita melalui ibadat salat itu, iaitu sejauh mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah olehmu akan salat untuk kamu ingat kepadaku. Kemudian puasa pula. Apa yang Allah Ta'ala ingin uji kita, iaitu untuk menguji kita sejauh mana kesabaran kita dan kemampuan kita untuk mengatasi keinginan nafsu kita, khususnya keinginan makan, keinginan syahwat. Dan hari ini begitulah juga puasa. Kita perlu mengetahui apa yang Allah Ta'ala ingin menguji kita melalui begitu zakat. Kita perlu mengetahui, kata dia, makna zakat itu, dan juga muatan ujian yang terdapat di dalam zakat. Apa yang Allah Ta'ala ingin menguji kita daripada ibadat zakat tersebut. Mengapa ia dijadikan sebagai salah satu bangunan Islam, yakni rukun Islam, padahal dia, zakat, merupakan perbuatan yang berkait dengan harta, iaitu tasarruf al-mali, dan tidak termasuk ibadat fizik.
Beza dengan salat. Salat dia berkait dengan ibadat tubuh. Tapi zakat ini dia berkait dengan harta. Jadi kenapa Allah Ta'ala jadikan salah satu daripada rukun Islam mengeluarkan zakat, ita'uz zakah. Padahal dia tidak berkait dengan tubuh kita, dia berkait dengan harta. Dalam hal ini ada 3 makna. Ada 3 makna yang menjadi hakikat di sebalik pensyariatan zakat itu sendiri. Dan bila kita mengeluarkan zakat, kita hendaklah berusaha untuk mencapai makna ini, mencapai tujuan ataupun maqasid daripada zakat ini. Yang pertama, bahawa mengucap 2 kalimah syahadah merupakan komitmen kepada tauhid, kesaksian akan keesaan zat yang diibadahi. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita boleh simpulkan supaya senang nanti bila kita baca nanti kita boleh faham. Kalau nak bercakap, mengaku, semua orang boleh mengaku bahasanya Allah Ta'ala Tuhan Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi Islam ataupun Allah SWT meminta daripada kita lebih jauh daripada itu. Bukan saja pengakuan lidah tapi praktik. Kalau benar kita mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, maka kita seharusnya sanggup berkorban apa saja untuk Allah Ta'ala, termasuk pengorbanan harta. Harta. Jadi Allah Ta'ala lebih tinggi, lebih besar bagi hati kita, melebihi daripada hati kita lebih sayang, lebih kasih kepada Allah, melebihi daripada segala yang lain, termasuk harta itu sendiri. Jadi kata dia, pengucapan 2 kalimah syahadah merupakan komitmen kepada tauhid, kesaksian akan keesaan zat yang diibadahi. Ia akan na'bud, hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itu dipanggil penjelmaan kepada tauhid, hanya kepada engkau kami mengesahkan engkau ya Allah, iaitu kami hanya menyembah engkau dan kami hanya bertawakal kepada engkau sahaja. Syarat kesempurnaan komitmen kepada tauhid ialah hendaknya orang yang bertauhid itu memiliki mahbub, yakni tidak memiliki mahbub, tidak memiliki zat yang dicintai kecuali zat yang esa dan satu. Itu dipanggil syarat dia. Kalau tidak, tak akan sempurnalah tauhid kita itu, walaupun ada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar sembahan melainkan Allah. Tidak akan sempurna selagi dalam hati kita ni kita tidak meletakkan dialah yang paling dicintai melebihi daripada segala yang lain. Kerana cinta tidak dapat menerima adanya persekutuan. Jadi cinta yang sempurna, dia tidak akan dapat menerima 2 ataupun 3 sebaliknya. Cinta yang sempurna ialah kita setia kepada yang satu. Sedangkan tauhid dengan lisan sedikit manfaatnya. Tauhid semata-mata dengan lisan tidak begitu hebat, tidak sempurna. Karena itu darjat orang yang mencintai harus diuji dengan perpisahan dari yang dicintai. Karena itu darjat orang yang mencintai harus diuji dengan perpisahan dari yang dicintai. Dalam bahasa Arabnya disebut, dia kata wa innama yumtahanu bihi darajatul muhib bi murafaqatil mahbub.
Jadi suatu makna diuji dengan apabila apakah kita sanggup berpisah dengan suatu yang kita sukai demi untuk kita mentuluskan kecintaan kita kepada suatu yang lebih kita cintai. Macam kita, seseorang itu dia sukakan, macam dalam hidup kita ini, kita banyak perkara yang kita sayangi. Tapi sudah tentu di sana ada perkara yang paling kita sayangi. Jadi untuk kita memberi keutamaan kepada yang paling kita sayangi, maka sejauh mana kita mampu untuk berpisah dengan perkara yang kurang daripada itu, berada di darjat yang bawah. Sebagai contoh, ramai orang kata dia paling cinta kepada Allah. Tapi sejauh mana dia sanggup berpisah dengan keluarganya demi kecintaan kepada Allah dan sanggup mengorbankan hartanya demi kecintaan kepada Allah. Ini dibuktikan oleh sahabat-sahabat dulu. Mereka sanggup meninggalkan keluarga untuk berjihad. Dan mereka sanggup untuk memberikan segala yang mereka ada, wang, harta dan sebagainya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kata dia wal amwal, dalam hal ini harta merupakan sesuatu yang dicintai oleh makhluk. Mana semua makhluk diciptakan Allah dengan kecintaan kepada harta. Sebab itu dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Dihiasi, makna semula jadi. Semula jadi dihias kepada manusia itu kecintaan kepada syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, yang terdiri daripada perempuan, anak-anak dan juga harta-harta yang banyak. Qanatil muqantarah, longgokan harta yang bertimbun-timbun yang terdiri daripada emas dan juga perak. Wal khaylil musawwamati, dan kuda-kuda yang ditanda. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Wal hars, dan juga kebun-kebun. Tapi Allah Ta'ala kata dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kenikmatan hidup dunia. Wallahu indahu, dan Allah Ta'ala di sisinya tempat kembali yang paling baik. Jadi sejauh mana manusia ini sanggup mengorbankan perkara yang disukai oleh nafsu tadi bagi mengutamakan keredaan Allah, di mana bila dia hidup di dunia untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali, Allah Taala akan hadiahkan dengan syurga. Dan dalam syurga itu dia menjadi tetamu Allah dan dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, harta ini merupakan sesuatu yang dicintai makhluk kerana dia merupakan sarana untuk kenikmatan duniawi. Macam ayat yang kita baca tadi lah. Adalah ayat yang kita baca tadi di awal surah Al-Imran. Mula-mula kita buka surah Al-Imran tu, ayat itu berada di antara ayat-ayat yang awal dalam surah Al-Imran. Ayat 14. Ayat 14 surah Al-Imran. Dan harta manusia merasa senang terhadap dunia dan lari menghindari kematian. Jadi kerana hartalah manusia seronok dengan dunia ini dan cuba lari daripada kematian, daripada mengingati kematian. Sekalipun kematian itu akan bawanya bertemu dengan zat yang dicintainya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, tidak ada siapa pun yang boleh melihat Tuhannya melainkan setelah dia mati. Jadi kematian itu peluang untuk kita menjadi tetamu Allah dalam syurga. Dalam kubur itu menjadi satu taman syurga.
Padahal selepas mati itu ada kenikmatan yang lebih besar. Tapi kenapa manusia tidak menyukai mati dan sebboleh-bolehnya hendak mengelak daripada kematian? Kerana mereka berasa senang dengan dunia. Maka telah dibuai dengan dunia, dengan kecintaan kepada dunia. Oleh kerana itu mereka diuji dengan kejujuran pengakuan mereka menyangkut apa yang dicintainya, sehingga mereka bersedia melepaskan harta yang menjadi tambatan dan kerinduan mereka. Oleh itu mereka diuji dengan kejujuran pengakuan mereka. Apakah mereka dengan adanya harta di dunia ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta benda kamu dan juga anak pinak kamu adalah fitnah, ujian. Sebab Allah Ta'ala nak jadikan itu ujian untuk menguji sejauh mana tulusnya, benarnya pengakuan manusia bahawasanya mereka mentauhidkan Allah. Di mana mereka menjadi hamba Allah dan tidak menjadi hamba kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famtuhinu, di mana mereka diuji bitasdiq da'wahum, sejauh mana mereka mampu untuk mengotakkan dakwaan mereka fil mahbub, berkait dengan apa yang mereka cintai, iaitu Allah. Wastanzalu 'anil mal, dan sejauh mana mereka mampu untuk menarik diri daripada harta. Istanzalu maknanya demi kerana Allah Ta'ala, sejauh mana mereka sanggup meninggalkan harta. Alladhi huwa, yang mana harta itu huwa marmuquhum, menjadi perhatian, sentiasa menjadi perhatian manusia, yakni kebanyakan manusia, wa ma'syuquhum, dan juga menjadi suatu yang ishq ini mana sentiasa dirindui, sentiasa di mana seronok lah, macam orang berkasih lah, bercinta. Bila tengah bercinta tu dia tengok semua baik, dia sentiasa teringat dipanggilnya orang yang dia kasih. Jadi begitulah Allah Ta'ala jadikan harta ni yang menarik di dunia ini kerana dia ingin menguji kita. Sehingga mereka bersedia melepaskan harta yang menjadi di sini punya tambatan. Kalau tengok dalam kamus, marmuquhum ramaqun adaman nazar ilahi. Ramaqa min adaman nazar, kerana sentiasa mereka perhatikan, sentiasa menjadi perhatian mereka. Walizalika qala Ta'ala, maka oleh demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtal. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, membeli jiwa mereka, ini nyawa mereka, dan juga harta mereka dengan dibayar syurga. Jadi apa yang mereka perlu lakukan, iaitu yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan juga mereka dibunuh. Akhirnya mereka dibunuh. Mana mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka, itu makna membeli. Allah membeli makna kita perlu menjual. Allah membeli makna kita perlu menjual. Dan Allah membayar apa yang kita jual itu dengan syurga. Itu dipanggil pengorbanan. Sejauh mana kita sanggup berkorban nyawa kita dan juga harta kita untuk Allah, maka sejauh itulah Allah membayar, memberi ganjaran yang lebih baik bagi pengorbanan kita itu. Wadzalika bil jihad,
Dan dimaksudkan, yakni dengan jihad. Maksudnya membeli itu dengan jihad. Allah membeli jiwa kamu, membeli dari orang beriman dirinya dan hartanya, iaitu dengan dia berjihad, mengorbankan diri dan juga hartanya. Yang berarti mengorbankan hal yang terbaik demi kerinduan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Mana yang terbaik yang dia miliki. Yang terbaik yang dia miliki. Jadi hal yang terbaik ini, terjemahan kepada dalam bahasa Arabnya disebut al-muhjah. Ya, wadzalika bil jihad huwa musamahatun bil muhjah. Al-muhjah ni ada dua tafsiran. Ya, dalam kamus bahasa Arab ada satu tafsiran dia kata khalisu, benda yang sebagaimana dia terjemah sini, benda yang terbaik yang kita miliki. Sejauh mana kita sanggup berikan lillahi ta'ala. Untuk kita mencapai keridhaan Allah dan juga kerana kerinduan kita untuk bertemu Allah di akhirat nanti. Dan sebahagian ditafsirkan juga al-muhjah dengan ruh. Al-muhjah ruh. Maksudnya sejauh mana dia sanggup mengorbankan ruhnya di dunia supaya dia dapat bertemu Allah di akhirat. Sedangkan mengorbankan harta jauh lebih mudah. Kalau ruh dia sanggup berikan, maka harta lebih senang untuk dia berikan. Kerana harta lebih murah dan lebih mudah. Jika makna pengorbanan harta ini telah difahami, jadi itulah hakikatnya. Tujuan berzakat. Kerana Allah Ta'ala nak melatih kita supaya kita ni sanggup berkorban. Dan berkorbankan harta kita bermula dengan zakat. Pengorbanan yang wajib daripada harta diikuti dengan mengorbankan pengorbanan yang sunat. Bersedekah, wakaf, memberi infak fisabilillah dan sebagainya. Jadi bila hakikat yang difahami, kata dia, maka manusia itu terbagi menjadi 3 kategori. Terbagi kepada 3 kategori. Manusia dalam kesanggupan memberi belanja, memberi infak, memberi derma kepada jalan Allah ini ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang benar-benar bertauhid. Mana orang-orang yang benar-benar mengesahkan Allah, dalam hatinya hanya ada Allah Ta'ala saja. Memenuhi janji mereka, mereka sentiasa mengotakkan janji mereka untuk mentauhidkan Allah dan melepaskan semua harta mereka. Mana sehingga mereka melepaskan semua harta mereka, tidak menyimpan 1 dinar atau 1 dirham sekalipun. Maknanya ini Sayyidina Abu Bakar. Ini Sayyidina, orang yang punya jiwa seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerana itu mereka enggan menyebutkan kewajipan zakat mereka. Sehingga kepada sebahagian mereka ditanya, mana mereka tak akan menyimpan harta sehingga wajib zakat. Kerana bila wajib zakat itu makna orang kaya. Dalam hadis menyebutkan kepada gubernurnya, bila kamu sampai di daerah dan kamu dilantik untuk memimpin, pertama sekali beritahu kepada penduduk daerah di situ, ajak mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ajak mereka mengerjakan salat. Bila mereka dah mengerjakan salat, ataupun berikutnya setelah salat, ajak mereka, kamu kutip daripada mereka zakat. Di mana Nabi kata, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Di mana zakat itu dipungut daripada yang kaya-kaya daripada mereka dan dipulangkan kepada yang miskin-miskin di kalangan mereka. Itu makna orang yang wajib zakat cukup nisab, kerana zakat ini dia ada nisab. Sebagai contohnya, nisab
zakat emas, zakat simpanan 20 misqal, 85 gram emas. Lebih kurang 20,000 pada hari ini. Jadi mana orang yang tidak memiliki simpanan tahunan, bila cukup tahun, tidak memiliki simpanan 20,000 lebih, 25,000 kalau tak silap sebab emas tinggi pada hari ini, makna tak wajib zakat. Dia dianggap sebagai orang yang makna memerlukan lah, orang kaya lah. Ya, tidak melepasi panggil paras kewajipan zakat. Jadi mereka tidak ada simpanan kerana mereka tidak tidak target zakat itu. Zakat ini adalah dipanggil pengorbanan yang minima. Maka target pengorbanan yang lebih tinggi daripada itu. Memberi bila masa diperlukan. Bila-bila masa diperlukan, mereka akan memberi. Biarlah tidak ada yang berbaki pada harta mereka. Kerana itu mereka enggan menyebutkan kewajipan zakat sehingga kepada sebahagian mereka ditanya, berapakah zakat dari uang 200 dirham? Dia menjawab 5 dirham. 25%. 5 dirham. Tetapi kata dia, kami wajib mengeluarkan semuanya. Mana bagi kami yang wajib atas kami bukan wajib syarak, wajib dari segi komitmen diri. Yang wajib atas kami bukan 5 dirham, tapi semua. Kami akan memberi semua apabila diperlukan. Oleh sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Dan Umar menginfakkan separuh hartanya. Maka timbul persoalan dalam masalah ini. Apakah ini tidak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim? Di antaranya dalam 20 ayat dalam surah Al-Furqan ayat 67. Allah Ta'ala menyebutkan waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini Allah Ta'ala sebut ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Rahman. Kata Allah, di antara sifat mereka, ciri mereka ialah waladzina idza anfaqu, itu orang-orang yang apabila mereka berbelanja, lam yusrifu, termasuk ketika infak, belanja makna infak, bersedekah dan sebagainya, mereka tidak berlebihan. Yang berlebihan, walam yaqturu, dan pada yang sama mereka juga tidak kikir, tidak kedekut. Wa kana baina dzalika qawama, sebaliknya mereka berbelanja dengan pertengahan di antara berlebihan dan juga di antara kikir itu. Jadi macam mana pula? Jadi Allah Ta'ala sebut di sini pertengahan, tidak berlebihan, sehingga tidak, ulama mentafsirkan maksud tidak berlebihan ni maknanya sehingga tidak ada langsung pada mereka yang tinggal dan juga untuk keluarga mereka. Dan pada yang sama, mereka tidaklah bakhil pula. Sebaliknya mereka mengeluarkan zakat, mereka hak fakir miskin dan sebagainya. Sebaliknya mereka berada di pertengahan kesederhanaan. Jadi macam mana disebut di sini mereka tak mau, mereka keluarkan semua harta mereka sebagai Sayyidina Abu Bakar. Dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga ada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata oleh ulama, ini kait dengan orang yang mampu. Dan dia yakin
dengan dia memberi keseluruhan hartanya itu, dia tidak mengabaikan hak diri dan juga hak keluarga. Sebagai contohnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia mensedekahkan semua hartanya, dia ingin mensedekahkan semua hartanya pada ketika jihad, Nabi menerima. Tapi ada ketika Sa'ad bin Waqqas, ketika dia berada di ambang sakit yang dirasakan dia akan mati, dan dia berhasrat untuk mensedekahkan keseluruhan hartanya, Nabi tidak terima. Nabi tidak mengizinkan. Kerana dia berada di ambang kematian pada ketika itu. Dia berada di ambang sakit, di ambang kematian. Walaupun selepas itu dengan doa Nabi dia sihat. Dan dia sihat selepas itu. Tapi dari segi pada saat dia ingin bersedekah itu, dia berada di ambang sakit yang kebiasaan membawa kepada kematian. Jadi kalau Nabi terima semua, maka akan menzalimi waris-waris dia. Akan menzalimi waris-waris dia. Sebab itu, bila dia nak sedekah separuh pun Nabi tak terima. Akhirnya bila dia kata 1/3, Nabi kata ya, 1/3, ya. Itu pun banyak. Itu pun sudah banyak, kata Nabi SAW. Maka daripada hadis itu, para ulama mengambil kesimpulan bahasanya wasiat tidak harus melebihi 1/3. Kerana yang selebih pada wasiat itu hak waris. Jadi dalam dua keadaan. Orang yang mampu, dia boleh mengambil sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Mampu bukan melihat pada diri dia saja, tapi melihat pada keluarga sama. Mungkin dia, contohnya mungkin dia sebatang kara, sebagai contoh, tidak ada waris, tidak ada keluarga, mungkin dia boleh berikan keseluruhan harta. Ataupun melihat dari segi aulawiyat. Mungkin pada saat itu Islam sangat-sangat memerlukan support. Daripada ketika itu, maknanya dia korbankan, dia utamakan Islam lebih daripada dia dan keluarga, dan dia dan keluarga itu serah kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW tanya Sayyidina Abu Bakar, bila dia memberikan harta, apa yang tinggal kepada kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, yang tinggal hanyalah Allah dan Rasul. Yang tinggal hanyalah Allah dan Rasul. Kerana itu mereka enggan menyebut. Oleh itu Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, dan Umar menginfakkan separuh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Umar menjawab, sebanyak itu. Dan sebanyak yang diberikan kepada Rasulullah, sebanyak itulah juga yang dia simpan di rumah dia. Nabi bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan. Demikianlah As-Siddiq, yakni Abu Bakar, memenuhi komitmen secara sempurna sehingga tidak menyisakan sama sekali kecuali yang dicintainya, iaitu Allah dan Rasulnya. Yang kedua, itu yang pertama. Martabat yang paling tinggi. Martabat yang kedua, orang yang di bawah darjat mereka tadi, iaitu orang-orang yang memegang harta mereka, ini menyimpan harta mereka, seraya menanti-nanti waktu-waktu keperluan dan musim-musim kebaikan. Mana musim-musim yang terbaiklah untuk menginfakkan harta, contohnya bulan Ramadan dan sebagainya. Mana mereka tidak bagi semua, tapi mereka memberi apabila ada orang memerlukan. Dan juga mereka menunggu masa-masa infak yang terbaik. Contohnya apabila Ramadan, dalam hadis kalau tak silap dalam Sunan Tirmizi, walaupun di sisi muhadisin katakan hadis dhaif, tapi hadis dhaif boleh dijadikan sebagai i'tibar dalam fadilat amalan. Apabila Nabi SAW bertanya, apakah sedekah yang paling baik? Lalu Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan.
Yang maksud penimbunan mereka itu adalah menginfakkannya sebatas keperluan tanpa adanya keleluasan dan perbelanjaan kelebihan harta di saat diperlukan kepada berbagai saluran kebajikan. Mereka tidak membatas sebanyak ukuran zakat saja. Mereka tidak membatas ibadat harta mereka pada zakat saja, tapi mereka tidak mencapai yang pertama tadi memberi keseluruhan. Sebaliknya mereka akan memberi apabila ada dipanggil ada keperluan, ada permintaan, ada hajat daripada orang miskin dan sebagainya. Fayakunu qasduhum, kita tengok ibarat dalam bahasa Arab ni. Fayakunu qasduhum, mereka tidak memberi semua harta mereka. Ada yang sebahagian mereka simpan. Namun tujuan mereka daripada penyimpanan, maksud sini maksud walaupun mereka ada menyimpan, tetapi maksud penimbunan mereka, yakni simpanan mereka itu adalah untuk menginfakkannya alal qadil hajah, mana untuk mereka membelanjakannya. Ini rasanya perlu hasiah sikit ni. Mereka menyimpan. Okay. Tetapi maksud simpanan mereka adalah untuk membelanjakannya. Sebaiknya di sini diterjemah belanja untuk mengelakkan daripada ibadat. Kerana maksud di sini bukan infak, makna ibadat di sini, belanja. Untuk mereka membelanjakannya ala qadil hajah, mana belanjakan untuk diri mereka dan keluarga dengan kadar keperluan saja, duna tana'um, bukan untuk belanja yang bermewah-mewah. Itu satu. Jadi bila mereka simpan, bukan untuk mereka bermewah dengan harta, tapi mereka simpan itu untuk mereka belanja, untuk mengelakkan mereka minta-minta kepada orang lain. Jadi untuk mereka belanja dengan kadar keperluan saja. Wasarful baqi al-fadil anil hajjah ila wujuhil bir mimma zahara wujuhuha. Mahma zahara wujuhuha. Dan membelanjakan kelebihan harta yang selebihnya itu di saat diperlukan kepada berbagai saluran kebajikan. Dari dua Allah matlamat mereka. Mereka tidak macam yang pertama. Yang pertama tadi, mereka tak simpan langsung, mereka bagi semua. Yang kedua ni, mereka mengeluarkan zakat dan mereka menyimpan. Setelah mengeluarkan zakat, mereka menyimpan. Yang makna selebihnya ada simpanan, mereka buat simpanan. Tapi simpanan mereka itu bukan untuk mereka bermewah dengan harta. Sebaliknya mereka hanya belanja mengikut keperluan diri, dan selebihnya itu mereka simpan untuk dibelanjakan untuk saluran kebajikan apabila wujud. Dalam bahasa dia kata mahma zahara. Apabila ada saja. Fakir miskin datang minta, maka akan bagi. Bila ada masjid nak, maka akan bagi. Bila ada sekolah agama nak, maka akan bagi. Bila ada badan dakwah ataupun dan sebagainya perlu, maka akan bagi. Adapun untuk diri mereka, mereka hidup dengan bersederhana. Mereka hidup dengan bersederhana. Macam Abdul Rahman bin Auf. Kaya raya, jutawan. Tapi hidup dengan sederhana. Dan sebaliknya, dia banyak support. Sayyidina Uthman pun sama juga. Wa ha'ula ila tasirun ala maqdar zakah. Mereka ini tidak membatasi sebanyak ukuran zakat sahaja. Sejumlah tabi'in seperti An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Atha' dan Mujahid berpendapat bahawa dalam zakat ada hak-hak lain, hak-hak dengan mana kewajipan. Ada kewajipan lain selain daripada zakat. Asy-Sya'bi setelah ditanya, apakah dalam harta ada
hak ini kewajipan lain selain zakat? Dia berkata, ya. Tidakkah kau mendengar firman Allah dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya? Sambung lagi ayat itu. Ini Allah Ta'ala cerita tentang albir, kebaikan. Orang yang baik ialah mula-mula orang suruh iman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Dan mereka memberikan harta atau menunaikan harta sekalipun mereka menyintainya. Di sini terjemah, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Dan juga wa'atal malakam bi'azil qurba wal yatama, pada anak yatim. Wal masakin, pada orang miskin. Wa ibn sabil, dan juga orang terputus musafir yang terputus bekalan. Wa fir riqab, dan juga hamba yang ingin bebaskan merdekakan dirinya. Jadi kata ulama, ini adalah pemberian. Bukan zakat saja yang mesti ditunaikan, bahkan hak-hak orang lain, kaum kerabat yang miskin dan sebagainya juga perlu ditunaikan. Anak yatim dan sebagainya perlu ditunaikan hak mereka daripada harta kita jika kita mampu. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat 3. Dan firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah. Jadi kata ulama, ini arahan infak. Wa anfiqu ini amar, wal amru lil wujub. Dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Mereka menyatakan bahawa hal itu tidak dihapuskan oleh ayat zakat. Mana ayat tadi tidak mansuh, tidak dimansuh ke ayat zakat. Yang mana zakat Allah Ta'ala bawa dengan amar, wa aqimus salat wa atu zakah, wa atu zakat di fi'il amar. Mana zakat wajib. Begitulah juga di sini, wa anfiqu, infakkanlah pun amar juga. Mana di sana wajib, di sini pun juga adalah wajib. Artinya, bahkan menyatakan hal itu tidak dihapuskan. Ayat-ayat tadi tidak dinasahkan oleh ayat zakat, bahkan termasuk ke dalam hak, yakni kewajipan Muslim atau Muslim yang lain. Jadi hak seorang Muslim, kewajipan sesama Muslim, iaitu salah satu daripadanya ialah membantu mereka yang kesusahan. Artinya orang yang memiliki keleluasan harta, kelapangan harta, sekalipun dia diperlukan, wajib menolong keperluannya di luar harta zakat. Mana melebihi selain daripada harta zakat. Sekalipun ia, artinya orang yang memiliki kelapangan harta, orang yang memiliki kelapangan harta, mahma wajada muhtajan, di terjemahan sekalipun yang asalnya silap lah. Mahma wajada muhtajan, apabila saja dia mendapati orang yang memerlukan, apabila saja dia mendapati orang yang memerlukan, ayyuzila hajatahu, dia hendaklah menghilangkan keperluan orang itu. Fadlan an mali zakat. Bukan sekadar dipanggil zakat saja. Lain daripada zakat pun sama. Pendapat yang benar dalam masalah ini bahawa sekalipun keperluannya cukup berat, tetapi membantu memenuhi keperluannya tersebut merupakan fardu kifayah. Ini yang rajih kata pengarang kitab kita. Dia panggil, sekalipun keperluan orang yang memerlukan itu berat, tapi tidaklah setiap orang Islam wajib membantu dia, tetapi fardu kifayah. Mana kena ada sebahagian lah yang bantu
dia, dan bila ada yang bantu dia, maknanya menggugurkan dosa daripada yang lain-lain. Itu yang rajih, kata pengarang kita. Sebab ia tidak boleh menelantarkan seorang Muslim. Mana orang Islam, dia tidak boleh membiarkan mana-mana saudaranya Muslim terlantar tanpa dibela. Ia ini seorang Muslim. Dan seorang Muslim, dia tidak boleh menelantarkan seorang Muslim yang lain. Mana membiarkan Muslim yang lain terlantar tanpa dibela. Tetapi bisa juga dikatakan orang yang memiliki keluasan harta, ini kelapangan harta itu, tidak berkewajipan kecuali memberi bantuannya sebagai pinjaman. Dan ia tidak wajib mengeluarkannya setelah ia terlepas dari, mana ia telah bebas. Setelah ia bebas dari kewajipan zakat. Jadi, yang wajib zakat saja. Ada pandangan begitu. Yang wajib zakat saja. Adapun selepas lain daripada zakat, kalau ada orang yang memerlukan, orang miskin dan sebagainya, maka tidaklah wajib dia bersedekah, tapi wajib dia memberi pinjam. Nah, wajib dia memberi pinjam dengan qardul hasan. Pinjaman yang baik, iaitu tanpa riba. Atau dikatakan bahawa, mana khilaf, bahawa ia wajib mengeluarkan hartanya saat itu juga, dan ia tidak boleh menganggapnya sebagai hutang, kerana ia tidak boleh membebani orang fakir dengan hutang. Tapi ada pula pandangan lain berkata, tak boleh dia beri dengan atas hutang. Kerana bila dia memberi atas hutang, mana dia membebani orang fakir miskin itu pula dengan hutang. Jadi dia tidak melepaskan dia daripada kesusahan. Cuma memindahkan kesusahan. Kesusahan yang sedia ada kepada kesusahan masa depan. Jadi sebab itu yang rajihnya ialah yang pertama tadilah. Sebab yang lain-lain itu semua disebut qil, pandangan-pandangan. Rajih ialah fardhu kifayah. Mesti ada orang yang membantu dia, orang kaya atau orang yang berada yang beri bantuan kepada dia. Bukan pinjaman. Yang beri bantuan dipanggil bantuan sedekah. Tetapi pendapat ini diperselisihkan. Mana semua pendapat tadi diperselisihkan. Yang rajihnya adalah fardhu kifayah. Yang ketiga yang terakhir, orang yang membatasi diri menunaikan zakat wajib. Tidak jelek, tidak lebih dan tidak kurang. Ini paling bawah lah. Darjat ini merupakan darjat yang paling rendah. Semua orang awam berada dalam tingkatan ini kerana kebakhilan mereka terhadap harta. Mana masih dibayangi dengan sifat bakhil terhadap harta. Kecenderungan mereka kepadanya, yang kepada harta, dan kelemahan cinta mereka kepada akhirat. Allah berfirman, jika dia minta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, nescaya kamu akan kikir. Dan dia ini Allah akan menampakkan kedengkian kamu, hasad kamu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala hanya minta zakat saja. Kerana kata Allah, kalaulah Allah Ta'ala minta lebih daripada zakat, maka pada ketika itu akan terdedahlah dua sifat kamu. Yang pertama, sifat kikir kamu, sifat bakhil kamu. Yang keduanya adalah akan menampakkan yukhridu adghanakum. Yukhridu adghanakum. Akan menampakkan dipanggil, di sini terjemah dengan kedengkian kamu. Boleh rujuk semula lah apa yang menjadi maksud yang sebenar bagi kalimah adghan. Makna mendesak kamu, yang menuntut agar berinya secara optimal. Kalau Allah Ta'ala minta bagi semua, kalau andaian, tapi Allah tidak minta semua. Allah Ta'ala minta zakat saja. Allah Ta'ala tahu kebanyakan manusia dia tidak mampu berkorban melebihi daripada itu. Dan ini merupakan salah satu makna perintah Allah kepada hamba-Nya agar memberikan harta. Yang dia kata itulah apa yang dihurai tadi. Demikianlah di antara maqasid di sebalik pengertian zakat. Hakikat yang ingin diterapkan oleh Allah SWT dalam jiwa manusia terhadap kewajipan zakat, iaitu melatih manusia ini dengan pengorbanan mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah tidak cukup. Dan untuk mencapai hakikat tauhid, keesaan kepada Allah, mengesahkan Allah dengan sebenar-benar
benar. Kisah mengesahkannya itu tidak cukup dengan lafaz mulut saja, mesti diterjemahkan dalam kehidupan, iaitu dengan kita sanggup mengorbankan segala yang kita miliki demi mencapai keredaan Allah, iaitu termasuklah mengorbankan harta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.